Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, murid-murid tingkatan 5, hari ini kita akan belajar tajuk terakhir fiqh tingkatan 5 iaitu jenayah dalam Islam. Sebelum ni kita tengok tajuk faraid dan wasiat. Okey, sekarang ni kita tengok tajuk jenayah dalam Islam. Okay, maksud jenayah dalam Islam ialah kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Okay, nanti kita tengok apa yang dalam Al-Quran, apa yang daripada mahkamah. Baik, kemudian hukum melaksanakan jenayah Islam, melaksanakan hukuman jenayah Islam dalam Islam ialah wajib. Okay, tapi disebabkan negara kita ialah negara separa sekular menyebabkan hukuman jenayah Islam ni belum lagi dilaksanakan di Malaysia. Dalil wajib untuk menjalankan hukuman jenayah Islam ialah berdasarkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara-perkara orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Jadi qisas dekat sini ialah balasan yang sama. Kalau orang merdeka yang mati, yang kena bunuh tu balik, pembunuhnya orang merdeka. Kalau orang yang bunuhnya hamba, okey, dibunuh dengan hamba. Begitulah seterusnya. Baik. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, la yahillu damun imri'im muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulillah illa bi ihda thalath. As-saybu zani wal nafsu bin nafsi wa tariku lidinihil mafariqu lil jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucap bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa aku Rasulullah, melainkan satu daripada 3, iaitu orang yang sudah kahwin melakukan zina, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agama, yakni keluar daripada jemaah Islam. Maksudnya, orang-orang yang melakukan hukuman ni, orang-orang yang melaksanakan perbuatan ni, zina, orang yang berkahwin melakukan zina, membunuh orang dan juga meninggalkan agama, yang ni 3 perkara ni boleh dikenakan hukuman mati. Okey, jadi dalam hukuman kesalahan jenayah dalam Islam ada terbahagi kepada 3. Okey, yakni hudud, qisas dan juga ta'zir. Jadi yang pertama sekali, hudud. Kita pergi yang pertama, hudud. Okey, hudud ialah keseksaan, hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, hudud ialah hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum untuk melaksanakan hukuman hudud ni wajib. Dan ini antara kesalahan-kesalahan yang tertakluk di bawah hudud. Ini minum arak, mencuri, qazaf, zina, merompak. Okey, baik. So, dekat sini dah disimplifikan oleh ustazah ni. Kita ambil manfaat daripada nota dia. Okey, jadi hukuman untuk minum arak ialah sebatan 40 kali. Jadi apa dia hukumannya yang minum arak yang macam mana? Okey, minum banyak ke minum sikit? Jadi minum arak ni takrifannya ialah meminum sebarang bahan yang memabukkan, sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak atau sikit. Okey, sesudu pun arak, segelas pun arak, sebotol pun arak. Okey, jadi hukumannya ialah 40 kali sebatan. Jadi kadang-kadang kamu akan pernah terjumpa di mana ada hukumannya 80 kali.
Hukum asal ialah 40 kali, tapi pada zaman Sayyidina Umar, hukuman untuk minum arak dinaikkan kepada 80, yang ini ganda. Okey, 80 kerana pada zaman Sayyidina Umar ramai orang yang minum arak. Okey, jadinya Sayyidina Umar atas ijtihadnya sendiri telah naikkan jadi 80, sedangkan hukuman asalnya ialah 40. Okey, baik. Mencuri iaitu mengambil harta orang lain secara tersembunyi, yakni tanpa kerelaan dengan tujuan memilikinya. So, ambil harta orang lain secara tersembunyi. Okey, baik. Hukumannya ialah potong tangan. Okay. Ataupun yang kedua, pulangkan barang yang dicuri. Bukan atau mesti. Potong tangan barang yang dicuri itu kena pulang balik. Okey, kalau dah barang yang tak ada kena ganti. Baik, kemudian qazaf. Qazaf ialah tuduhan zina ataupun penafian nasab terhadap perempuan yang baik akhlak. Dekat sini terlihat orang kan, perempuan lah, sebab perempuan yang mengandung untuk menafikan nasab, maksudnya dia mengandung, jadinya suaminya nak menafikan nasab anak dalam kandungan. Okay, so tapi orang ni baik akhlaknya, jadi bila terbukti si suami itu melakukan qazaf, okay, jadi suami tersebut dikenakan sebat 80 kali dan tidak diterima lagi saksinya sampai bila-bila. Okay, tidak diterima sebagai saksi ataupun tidak diterima kesaksiannya sampai bila-bila. Okey. Tapi kalau kamu belajar dalam perkahwinan pula, untuk lawan qazaf ni kita ada li'an kan. Itu cerita yang sebelum ni. Kita boleh, kamu boleh ingat balik. Okey, ulang kaji sekali lagi. Kemudian zina ialah melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Jadi penzina terbagi pada dua, iaitu penzina bukan muhsan ataupun penzina ghair muhsan yang belum berkahwin, sebatan 100 kali dan buang daerah selama setahun. Okey, selepas menjalani hukuman sebat, dibuang daerah. Manakala untuk penzina muhsan, yakni orang yang sudah berkahwin, mereka direjam dengan anak batu sampai mati. Batu ni bukan batu besar, tapi batu yang kecil, anak batu. Okey, bukan anak lesung batu. Okey, batu dalam kadar sebesar ibu kaki orang biasa. Okey, baik. Kemudian merompak. Hukumannya jenis jenayah yang kelima, merompak, iaitu melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk rampas harta, kemudian bunuh ataupun menakutkan orang awam secara terbuka. Okey, jadi untuk merompak ni hukumannya ada 4. Okey. Bila mana dia berlaku rampasan harta dan berlaku pembunuhan, maksudnya dia dah rampas harta orang tu, kemudian dibunuh pemilik harta. Dia, orang yang merompak ini akan dikenakan hukuman bunuh dan kemudian dipalang. Maksudnya lepas dia mati, mayatnya akan dipalang untuk bagi orang nampak supaya orang tak buat. Baik, kemudian tidak berlaku rampasan harta tetapi berlaku pembunuhan. Maksudnya dia tak ada nak curi lah kot. Tak ada nak rompak. Orang tu melawan ke dia bunuh orang tu. Kemudian dia boleh lari. Tapi kemudian ditangkap, sabitkan kesalahan, dia dihukum bunuh. Kemudian berlaku rampasan tapi tidak berlaku pembunuhan. Maksudnya dia dah ambil bawa lari harta orang tu tapi orang tu tidak diapa-apakan. Jadi dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Maksudnya potong tangan kanan, potong kaki kiri. Ataupun potong tangan kiri, potong kaki kanan. Itu maksudnya secara bersilang. Kemudian tidak berlaku rampasan harta ataupun pembunuhan. Maksudnya dia berniat untuk rompak tapi tak sempat nak rompak ataupun sempat dihalang. Jadinya tapi dia telah melakukanlah perbuatan tapi tak berjaya nak ambil harta orang ataupun dia tak berjaya nak bunuh. Jadinya hukuman bagi orang ini ialah buang daerah. Baik. Anak-anak, pelaksanaan hukum hudud ni di bawah pihak berkuasa dan bukan oleh orang awam. Maksudnya kalau kamu nampak orang minum arak, kamu tidak
tidak boleh menghukum ataupun melaksanakan hukuman sebat. Contoh-contoh lah, na'udzubillah ni contoh je, minta maaf ni saya sebut sekali lagi ni contoh. Katalah kamu nampak orang yang kamu kenali minum arak. Okay. So, bila kamu nampak dia minum arak, kamu pun macam mana pula dia boleh minum arak kan? Kamu marah kat dia, kamu tangkap dia, kamu sebat dia 40 kali. Kamu yang sebat dia 40 kali tu, kamu telah melaksanakan sesuatu yang di luar bidang kuasa kamu, bukan hak kamu. So, kamu pun sebenarnya boleh dikenakan hukuman pula kerana telah membuat serangan terhadap orang yang tak sepatutnya kamu buat. Jadi, hukuman hudud ni, maaf ya, dilaksanakan oleh pihak berkuasa semua ni. Tak boleh nak orang curi barang kamu potong jari dia. Okey. Perbuatan kamu motong jari orang tu pula boleh dikenakan sabitan lain. Baik. Seterusnya kita pergi kepada hukuman qisas. Hukuman qisas ialah hukuman kesesaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk dalam bentuk hukumannya secara balasan yang sama, yang ada sama ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Okey. Hukuman kesesaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, hukum melaksanakan qisas wajib jika mangsa ataupun waris mangsa mahukan balasan yang sama. Tapi, sekiranya mangsa atau waris mangsa mahu menggantikan balasan tersebut dengan diat ataupun maafkan je terus. So, it's either bunuh balas ataupun apa yang dia buat tu balas balik, atau ganti dengan diat, atau maafkan. Jadi, jenis kesalahan yang berada di bawah hukuman qisas ialah pembunuhan ataupun yang kedua, perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Okey, contoh kesalahannya pembunuhan, takrifnya serangan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi hukumannya sama ada mati, okey, dibunuh balas, orang ni dah mati dia dibunuh, okey, dia dikenakan hukuman mati. Ataupun mangsanya ataupun keluarga mangsanya memaafkan dia. Okey, jadi dia kena bayar diat. Okey. Dan boleh jadi tak nak diat pun, maafkan terus. Boleh jadi. Okey, kemudian kesalahan yang kedua ialah perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Okey, apa-apa perbuatan yang mendatangkan kecederaan. Hukumannya ialah balas yang sama. Kalau dia cederakan mata dia balik. Okey. Kalau tak nak cederakan mata, suruh dia bayar diat. Okey. Diat ni ialah pampasan kan. Berapa yang ditetapkan oleh mahkamah. Okey. Katalah keluarga mangsa ataupun mangsa dia tuntut berapa. Okay, kalau mahkamah luluskan, jadinya orang yang mencederakannya kena bayarlah. Okey, baik. Jadi diat ni saya dah sebut tadi ialah pampasan jumlah bayaran yang berdasarkan persetujuan bersama, yakni mangsa dan juga waris, ataupun waris dengan keluarga pembunuh ataupun pembunuh tu ataupun pencedera tu, dan tapi macam mana pun mesti ditetapkan ataupun dipersetujui atas budi bicara mahkamah. Okey, dan dalam jenis-jenis pembunuhan dalam Islam ada terbagi pada 3. Sengaja, separa sengaja, tanpa niat. Okey. Sama je sekarang ni dekat dalam kita punya ni pun ada juga. Kalau kamu tengok dalam cerita-cerita Inggeris kan, first degree, second degree, kemudian tak sengaja, tanpa niat. Saya tak ingat. Okey, baik. So, dan last kali ialah hukum ta'zir. Hukum ta'zir ialah hukuman kesesaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah.
So awal-awal tadi apa maksud hukuman jenayah Islam ialah hukuman yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya oleh mahkamah. So hukuman takzir lah yang dimaksudkan sebagai diputuskan oleh mahkamah. Sebab hukuman takzir tak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Okay, semuanya atas keputusan mahkamah. Baik, jadi hukumnya ialah hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad. Ijtihad ni ialah fikirannya berdasarkan ilmu lah, dan maslahah rakyat dan negara bagi kesalahan yang tiada peruntukannya. Maslahah ni ialah kepentingan. Baik, contoh hukuman yang boleh dikenakan, contoh hukuman takzir bergantung kepada budi bicara mahkamah ataupun hakim tadi. Boleh jadi hukumannya teguran sahaja, boleh jadi denda, boleh jadi penjara, boleh jadi sebatan dan boleh jadi juga hukuman mati. Jadi sebenarnya hukum takzir ni dia lagi luas. Okey, baik. Habislah berkenaan dengan 3 jenis hukuman jenayah Islam. Jadi apa hikmah hukuman jenayah dalam Islam? Okey, hukuman jenayah dalam Islam pertama sekali ialah menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan sejahtera. Kemudian mendidik dan hukum bagi sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat keampunan daripada Allah. Okey, jadi orang yang nampak hukuman itu dijalankan, orang akan jadi terdidik, akan jadi rasa takut, akan rasa gerun. Manakala orang yang melakukan kesalahan tersebut dihukumlah. Okey. Tapi bila dia dah dihukum di dunia, dia akan dapat keampunan insya-Allah. Baik, kemudian menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi masyarakat dan negara. Dan last sekali ialah merancangkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang kepada sebarang rampasan atau kecurian. Kita boleh tengok nanti ada masa boleh pergi Google mana-mana negara yang mengamalkan hukuman jenayah Islam. Negara tersebut kadar indeks jenayah dalam negara tersebut sangat rendah, sangat kurang berbanding dengan negara-negara yang tidak mengamalkan hukuman jenayah Islam. Okey, kamu pergi tengok Amerika, every second ada pembunuhan. Every second ada berlaku jenayah yang macam-macam. Sebab itu dalam TV pun cerita daripada Amerika banyak cerita tentang cara untuk cerita-cerita polis kan. Kemudian cerita siasat-siasat NCIS, kemudian NY Blue, macam-macam lah semua cerita polis-polis, cerita siasat-siasat. Banyak lagi saya tak ingat apa ceritanya. Baik, kemudian cara untuk menghindari jenayah, ini untuk kita lah. Na'udzubillah lah anak-anak. Jadi kita nak menghindari jenayah ni macam mana? Pertama sekali kita mesti mendalami ilmu agama agar dapat beza antara yang halal dengan yang haram. Okey, kalau rasa kita tak ada, daripada kita curi, baiklah kita minta. Kalau duit tak ada, nak beli pun tak ada. Minta lebih baik daripada mencuri. Okey, kalau tak ada, puasa je lah. Ataupun simpanlah hasrat, pendamkan hasrat. Kemudian yang kedua, banyakkan mengingati Allah dengan berzikir agar hati sentiasa tenang. Okey. Kita jangan tengok orang yang berada di atas kita, nampak orang ada macam-macam. Kita tengok orang yang tak ada. Orang yang lebih tak bernasib baik daripada kita. Kemudian mengingati hukuman yang akan dihadapi di dunia dan di akhirat supaya lebih berhati-hati dalam tindakan. Okey, berkawan dengan orang yang soleh dan berakhlak mulia, bukan berakhlak mulai ni, minta maaf ya. Berakhlak mulia agar dapat memberi tunjuk ajar yang baik. Okey, kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita dapat juga dia punya spray wangi tu kan, dia bagi kita sampel. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang buat besi, pandai besi, kita pergi dekat dia punya workshop, dia duk ketuk-ketuk besi, suara kita pun sakit sebab kena jerit kuat-kuat dengan dia. Dalam panas. Kemudian nasib tak baik, besi tu akan terpercik pada kita. Dia punya percikan-percikan api dia tu akan membakar baju kita, mencederakan kita.
Okey, itulah analoginya kalau kita kawan dengan orang yang berakhlak tak mulia. Okey, dia akan memberi kita impak yang buruk juga. So, ini penting pada kamu sebab kamu ni baru 35, tahun depan nak pergi tempat yang di luar kawasan ataupun di luar circle ahli keluarga kan. So, pilih kawan elok-elok. Okey, so sampai sini sahaja pelajaran kita. Wallahu a'lam. Jadi tadi saya dah cakap dah, tajuk untuk jenayah Islam, okey, hukum jenayah Islam ni ialah pelajaran terakhir untuk fiqh. Okey, so untuk hari ini sahaja, dengar betul-betul ataupun kalau kamu rasa tak syok lah saya terang, kamu boleh baca sendiri. Okey, saya ambil daripada buku yang nota yang saya dah kongsikan pada kamu sebelum ni. Okay, so Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.